Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton pembentangan ini. Sebelum saya memulakan pembentangan, beberapa perkara ingin saya maklumkan. Pertama sekali, bagi setiap rakaman video, akan saya maklumkan tarikh rakaman, yang mana sekiranya tuan-puan menontonnya setelah sekian lama selepas tarikh rakaman tersebut, berkemungkinan kandungan video tidak seperti apa yang tuan-puan lihat pada sistem sebenar. Sekiranya perkara ini berlaku, saya memohon maaf dan mohon dapat memaklumkan secara email atau komen di ruangan yang disediakan di bawah. Dan akan saya cuba untuk mengemaskini kandungan video tersebut seberapa segera. Seperkara lagi, video ini akan saya asingkan mengikut fungsi dan modul bertujuan tuan-puan tidak perlu mengikuti keseluruhan video, dan sekiranya tuan-puan hanya ingin mengetahui tentang sesuatu fungsi yang lain, tuan-puan boleh terus memainkan video berkenaan dari siri yang telah disusun mengikut turutan, atau tuan-puan boleh terus menggunakan fungsi carian dari laman YouTube ini. Pembentangan saya pada hari ini adalah berkenaan sebuah sistem yang bertajuk Multi Integrated System. Tetapi, sebelum itu, lebih baik saya memperkenalkan diri saya. Saya Hairul Nizam bin Muhammad Saleh, penolong pegawai teknologi maklumat di bahagian pengurusan teknologi maklumat MUSTI. Tuan-puan mungkin biasa berurusan dengan saya bagi sistem-sistem dalaman seperti e-Tempah, sistem PIN ICT, sistem SSO, sistem SPL dan beberapa sistem lain yang dibangunkan atau dikawal selia oleh BPTM. Apakah Multi Integrated System atau MIS ini? MIS adalah sebuah sistem dalaman yang telah beroperasi untuk kegunaan warga MUSTI yang dibangunkan oleh BPTM sendiri, yang mana kami sendiri menghadapi masalah-masalah fungsi atau teknikal bagi sistem-sistem sedia ada. Kalau kita lihat dari sistem-sistem yang saya sebutkan sebentar tadi, apa yang saya dapat pastikan, username bagi sistem-sistem berkenaan tidak sinkronis atau berlainan antara satu sama lain. Sebagai objektif utama, pembangunan sistem MIS ini bagi menjadikan ia sebagai sebuah sistem sehenti bagi melaksanakan tugas-tugas seharian dalam satu sistem. Yang mana kalau kita lihat sebelum ini, tuan-puan perlu mengemaskini kehadiran tuan-puan di sistem SSO, dan pada masa yang sama, tuan-puan perlu log masuk ke sistem e-Tempah untuk membuat tempahan bilik mesyuarat, atau log masuk ke sistem SPL untuk melihat atau mengemaskini rekod kehadiran berkhusus tuan-puan. Namun, bagaimana pula MIS dikatakan berkonsep Office Automation? Dari segi definisi, Office Automation System bermaksud sistem maklumat berkomputer yang mengumpul, memproses, menyimpan sesuatu maklumat dan menyalurkan maklumat berkenaan kepada pihak berwajib bagi menjalankan tugas seharian berikutnya. Tetapi, apakah hubung kait antara sistem-sistem yang saya sebutkan tadi? Jawapannya ialah maklumat peribadi dan maklumat perjawatan tuan-puan. Sekiranya tuan-puan periksa maklumat akaun tuan-puan dalam sistem berkenaan, tidak semua sistem memperoleh maklumat yang sama atau sinkronis. Dengan itu, tiada satu sistem yang mampu memberikan maklumat yang tepat dan cepat untuk memperoleh maklumat peribadi dan perjawatan tuan-puan. Oleh itu, inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pentadbir sistem untuk menjana laporan kepada pihak pengurusan. Yang paling utama, pertindihan data. Sukar memperoleh maklumat yang tepat dan cepat. Dan yang paling kritikal, terdedah dari ancaman kerosakan
yang tidak mampu untuk saya terangkan jenis-jenis ancaman tersebut, yang mana ia lebih teknikal. Sistem-sistem yang terdedah kepada ancaman ini menjadi kesukaran kepada BPTM untuk menyelenggara kerana ada antara sistem-sistem berkenaan dibangunkan yang mana saya definisikan sebagai pembangunan secara tradisi. Istilah saya bagi pembangunan secara tradisi ini agak ketinggalan. Pembangunan secara moden, kalau boleh saya gambarkan, sekiranya tuan-puan ingin mempunyai sebuah laman blog sendiri dengan menggunakan perkhidmatan dari wordpress.com, dengan beberapa klik dalam tempoh masa tidak sampai 30 minit, laman blog tuan-puan sudah boleh dilayari dari seluruh pelosok dunia. Namun, bagi sistem MIS, perkara ini tidak dapat dilakukan sedemikian kerana MIS dibangunkan secara Rapid Application Development atau pembangunan aplikasi secara pantas. Pembangunan aplikasi secara pantas menggunakan peralatan yang diguna pakai di BPTM sejak 2013 lagi, serta untuk mencapai objektif proses aliran kerja yang perlu dipatuhi berdasarkan SOP yang telah diberikan oleh tuan-puan kepada BPTM. Kita telah lihat cabaran-cabaran sebelum wujudnya sistem MIS, dan kini kita telah menambah aspek-aspek berikut ke dalam MIS, seperti mewujudkan modul-modul bagi memudahkan proses penyelenggaraan dan proses pentadbiran aliran proses, fungsi dan lain-lain seterusnya. Pentadbir sistem atau pentadbir modul dengan mudah dapat mengawal akses seseorang terhadap fungsi sistem. Dengan sistem sedia ada, bagi sistem-sistem dalam memusti, kekangan untuk mengakses maklumat agensi agak sukar. Jadi, MIS dibangunkan dengan mengambil kira perkara berkenaan. Jadi, kerjasama antara ibu pejabat musti dan agensi sangat-sangat diperlukan. Dan sekiranya terdapat agensi yang ingin menggunakan platform MIS ini bagi modul sedia ada atau ingin mewujudkan modul baru, pihak BPTM dengan senang hati mengizinkan pembangunan tersebut dengan mengikuti tata cara pembangunan yang telah ditetapkan BPTM. Saya tidak mahu bercerita lebih panjang, jadi mari kita lihat apa yang ada dalam MIS.